Didik TV KPM. Baik, bersama sekali lagi dalam Sukses SPM 2022 dan hari ini kita belajar mata pelajaran Hifzul Quran tingkatan 4 Surah Ad-Dukhan juzuk 25. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Dipersilakan. Baik, terima kasih Syafiqah. Saya harap anak-anak, murid-murid di sana masih bersemangat untuk meneruskan untuk seterusnya, pembelajaran kita seterusnya. Baik, apa yang kita nak belajar seterusnya? Yang kedua, bila kita dah hafal Al-Quran, kita kena tahu, kita kena faham intisari ayat-ayat hafazan. Okey, jadi murid-murid biasa di sekolah apabila tips untuk kita jawab peperiksaan SPM untuk mengenal pasti fiqhul ayat Jadi kita pertama kita kena kenal pasti kalimah-kalimah tertentu dalam ayat hafazan. Okey, jadi pasti keluarkan dulu apakah kalimah yang kita hendak faham daripada ayat tersebut. Yang kedua, kita keluarkan kefahaman ayat itu secara ringkas, bukan memberi penerangan yang panjang. Kerana markah untuk fiqhul ayat ini hanya 2 markah bagi setiap soalan. Okey, jadi apabila 2 markah saja, kita perlu hanya terangkan secara ringkas sahaja. Okey, sekarang mari kita tengok dalam surah Ad-Dukhan ini ada banyak segmen, ada banyak slot penceritaan, banyak tema dan Ustazah telah bahagikan ada 6 tema dekat sini. Ada tema yang pertama ayat 1 hingga 8 menceritakan ciri-ciri Al-Quran. Okey, tema yang kedua ayat 9 hingga 18 Allah menceritakan tentang asap yang tebal. Kemudian ayat 19 hingga 29, sebenarnya ayat 29 menceritakan bumi dan langit yang tidak menangis. Tetapi kita nak kenapa bumi dan langit menangis ini. Kemudian ayat 30 hingga 39 menceritakan tentang penindasan Firaun. Kemudian pada muka surat terakhir surah Ad-Dukhan ayat 40 hingga 49 Allah menerangkan tentang keadaan hari akhirat dan keadaan ahli neraka. Juga bila Allah terangkan neraka, Allah ceritakan tentang keadaan ahli syurga pada ayat 51 hingga 59, Syafiqah. Jadi, murid-murid saya akan ceritakan sedikit bagaimanakah surah Ad-Dukhan ini Allah telah gambarkan dalam 3 muka surat sahaja. Allah menceritakan 6 perkara ini. Okay. Ayat 1 hingga 18. Ayat 1 hingga 8 ni minta maaf. Ayat 1 hingga 8 menceritakan ciri-ciri Al-Quran. Perkataan yang pertama, mari kita lihat Perkataan yang pertama dalam surah Ad-Dukhan setelah Allah menggunakan perkataan Hamim, kemudian Allah menyebut perkataan Al-Kitab. Jadi itu adalah kata kuncinya. Kata kunci yang murid-murid perlu ambil dan faham. Jadi di situ yang Allah nak ceritakan tentang Al-Quran. Jadi itu adalah poin ataupun tips yang pertama murid-murid perlu untuk mencari apakah perkataan yang mereka faham. Jadi sebenarnya jika murid-murid dah menguasai subjek bahasa Arab, mereka lebih mudah untuk dapat dengan menguasai fiqhul ayat ini. Dengan mudah-mudah untuk boleh dapat 20 markah. Keseluruhan markah 20 markah, setiap soalan 2 markah. Jadi insya-Allah jika juga bila kamu murid-murid faham perkataan bahasa Arab, mereka juga dapat boleh tengok Al-Quran tu dah boleh baca dan faham. Insya-Allah kerana Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab. Okey, Ustazah dah highlightkan dekat situ perkataan Al-Kitab wal Kitab dan perkataan Anzalnahu dan juga Lailah. Okey, jadi perkataan Al-Kitab tu memang dah biasa. Jadi kebanyakan murid sepatutnya murid-murid tingkatan 5 dah tahu perkataan Al-Kitab itu membawa maksud Al-Quran. Jadi mereka boleh ceritakan Al-Quran. Dan perkataan yang kedua Anzalna, perkataan asal bagi Anzalnahu, perkataan asal dia bahasa Arab nazala. Jadi nazala itu maksudnya apa? Turun. Jadi bila mereka tahu, mereka dah dapat agak dah bahawasanya Alkitab itu diturunkan pada fi lailah. Jadi lailah dan banyak dalam Quran disebutkan lailah dan nahar kan. Jadi malam dan siang. Jadi lailah pada waktu malam. Jadi kesimpulannya kefahaman ayat 1 hingga 8 ini murid-murid akan lebih baik penguasaan dan pemahamannya apabila mereka dapat kenal pasti kalimah utama dalam ayat tersebut setelah mereka menghafal. Jadi apa yang perkataan yang pertama tadi iaitu Alkitab.
Okey, jadi begitu seterusnya Allah menceritakan daripada ayat 1 sehingga ayat ke-6 di situ Allah menceritakan ciri-ciri Al-Quran, kitab Al-Quran yang jelas nyata yang diturunkan pada waktu bila? Waktu malam, Lailatul Mubarakah, pada malam yang berkat. Malam yang berkat tu bila? Kalau kita belajar kan dia kata dalam surah lain, surah Al-Baqarah, Allah kata diturunkan pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah ceritakan juga ciri-cirinya Al-Quran itu apa? Al-Quran itu memberi munzirin, memberi amaran. Itulah bila kita baca, kita faham bahasa Arab, kita combinekan, kita gabung jalinkan dengan subjek bahasa Arab, kita akan lebih faham fiqhul ayat dan mudah bagi kita untuk menjawab soalan fiqhul ayat. Okey, insya-Allah. Maknanya ada kefahaman yang jelas jugalah bila menguasai bahasa Arab. Iya, itu betul. sendiri. Jadi sangat membantu murid-murid yang menghafal Al-Quran dengan subjek bahasa Arab. Baik, itu dia. Jadi Ustazah, ni ayat 1 hingga Hingga 8. 8, betul. Mungkin saya nak teruskan dengan ayat yang seterusnya. Baik, okey. Kita lihat kan. Tadi saya bagi tahu ada 6 tema kan, tapi hari ini kita tumpukan kepada 3 tema sahaja. Okey, kita akan tumpukan kepada 3 tema. Cuba tengok ayat 9 hingga 18. Dia punya tajuk yang diberi kat atas itu asap yang tebal. Okay, Ustazah nak minta sesiapa antara murid di sana yang boleh terangkan. Mula-mula perlu cari dulu perkataan apa yang mereka faham. Ya, cari perkataan yang faham, kemudian terangkan secara ringkas apa kefahaman ayat ini. Siapa yang nak jelaskan? Boleh angkat tangan. Okey, silakan. Silakan Naufal. Okey, silakan Naufal. Jadi kalau saya lihat dekat ayat tersebut, perkataan yang saya kenal pasti perkataan dukhan. Ad-dukhan. So jadi ad-dukhan tu dalam bahasa Arab sendiri membawa maksud asap yang tebal. Betul. Jadi secara keseluruhannya ayat ini menceritakan bahawa Allah dia akan mengazab sesiapa kaum yang derhaka kepadanya, dan spesifiknya dalam surah ni Allah menyebutkan azab tersebut ialah azab dengan Allah menghantar asap yang tebal pada kaum tersebut. Macam mana Ustazah? Bagus. Bagus Naufal. Alhamdulillah boleh dapat markah 2 markah penuh ya di situ. Okey, bagus Naufal memilih perkataan yang sama dengan nama surah, iaitu dukhan. Okey, jadi dukhan tu bila kita dah tahu bermaksud asap yang tebal, jadi dia dah tahu. Okey, Allah telah menurunkan, dia telah pilih perkataan dukhan, dia dah faham dah dalam fikiran dia bahawasanya Allah telah menurunkan dukhan itu untuk apa? Untuk memberi azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Okey, jadi ini adalah tema ayat 9 hingga 18. Walaupun sebenarnya banyak lagi cerita, tapi kita pilih perkataan yang mana untuk diceritakan kepada pentaksir. Baik. Okey, ketika mana kita nak menjawab soalan. Maknanya tidak perlu huraian yang banyak lah Ustazah. Ya. Hanya huraian ringkas berkenaan dengan ciri-ciri ataupun intisari daripada ayat tersebut lah. Betul. Okey, baik. Baik, sekarang kita nak tengok tema yang ketiga. Okey, tema yang ketiga, bumi dan langit menangis. Baik, dekat untuk ayat ini Ustazah nak minta siapa yang nak menceritakan, nak pilih perkataan dan nak terangkan fiqhul ayat daripada ayat 19 hingga 29 ini. Okey, baik. Siapa? Okey, Putri. Silakan Putri. Okey. Jadi baik, untuk ayat 19 hingga ayat 29 ni saya memilih ayat 24, iaitu keyword dia adalah al-bahra. Jadi al-bahra kita tahu maksud dia adalah laut. Jadi ayat ni menerangkan juga tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Jadi bila berkata pasal laut, jadi mestilah Allah kata biarlah laut tu terbelah, sebab waktu tu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Jadi lepas dia laut tu terbelah, jadi Allah akan tutup balik laut tu dan tentera-tentera Fir'aun semua akan ditenggelamkan dalam tu. Begitu Putri. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Macam mana Ustazah untuk jawapan yang diberikan? Jawapan betul, tepat, boleh diberi markah 2 markah. Okey. Baik, tahniah kepada semua murid yang berjawab dengan betul dan tepat. Boleh memilih perkataan yang mereka faham daripada ayat yang dikeluarkan. Disebabkan untuk soalan fiqhul ayat ini mereka tidak akan diberi teks.
Mereka perlu membayangkan apa yang mereka telah hafal itu di dalam fikiran mereka. Jadi mereka kena bayangkan apakah ayat yang mereka telah baca tadi untuk dikeluarkan fiqhul ayat. Jadi sangat penting untuk mereka apabila menghafal ayat itu untuk ingat perkataan yang mana yang mereka nak pilih untuk mereka beri fiqhul ayat nanti. Maknanya Ustazah, kiranya murid-murid kita ni bolehlah pilih mana-mana ayat macam tu Ya, ke? boleh pilih mana ayat nanti. Guru pentaksir akan tanya, berikan takallam amma tafham anil ayat. Sebutkan apa yang anda faham tentang ayat. Jadi apa-apa ayat itu yang mereka faham, yang mereka rasa mereka nak pilih untuk diterangkan, mereka boleh pilih. Okey, baik Ustazah. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan mengenai dengan fiqhul ayat, dan saya yakin murid-murid di rumah dan juga di talian juga faham berkenaan dengan fiqhul ayat. Boleh pilih ayat yang kita faham dan ingat, dan kita jelaskan tentang ayat tersebut. Jadi sekarang ni kita bagi ruang Ustazah. Kita bagi ruang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM